Kalau kita lihat di sini, nombor approval untuk nak, pasal dulu ini adalah classified artifact. Classified maknanya tidak boleh dituntun oleh ramai, bermakna rahsia ya. Selepas banyak tahun merdeka, 50 tahun merdeka, banyak artifak-artifak yang classified declassified. Maknanya tidak lagi menjadi rahsia, ia become menjadi public domain, di mana kita boleh ambil gambar, kita boleh beli dan kita boleh cetak atau buat cerita daripadanya ya. Ini adalah antara satu yang kami dapat, di mana kalau kita lihat ya di situ jumlah migran yang datang ya. Di sini saya nak semua orang lihat tahun dia, tahun 1953, betul tak? 52, 53 ya. British membelanjakan lebih kurang 100 juta masa itu, kalau kita bandingkan dengan duit hari ini 1 bilion ya, untuk membuat infrastruktur kepada bangsa asing. Sekolah, hospital, jalan raya, lampu, everything. Walhal di kampung, kita tak ada elektrik, kita tak ada sekolah, kita tak ada everything. Padahal duit yang kat sini semua duit kita ya. Duit hasil masuk Semenanjung Tanah Melayu. Jadi semua orang dapat tanah. 1 juta daripada mereka semua dapat tanah. Semua dapat tanah. Ini 1953 sebelum mereka. Jadi saya kedepankan sikit. Ini adalah kata silap saya. Tan Siew Chin ni, Tan Siew Sin adalah anak kepada Tan Chien Lock. Tan Siew Sin ni mengetuai setelah bapa dia dah tak ada, dia mengepalai segala berhubung dengan Cina-Cina ataupun apa saja permintaan Cina. Kalau kita lihat di sini, di Melaka, dia di kampung dia di Melaka, 1430 ya. Yang meminta semua dapat tanah. Dan jumlah tanah itu di antara berpuluh ekar hingga ke 300 ekar, ada yang beribu ekar ya. Tapi yang ni pun semua bangsa asing yang minta ni. Kalau kita minta usaha nak dapat. Di sini kalau kita lihat, 1 juta yang minta tu 1 juta dapat. Pada mulanya leasehold daripada 10 tahun ke 99 tahun ya. Kalau 99 tahun maknanya dia habis expired tahun 2035 baru habis. Amat lagi tu. Itu kalau pajakan. Tapi ditulis kat sini, daripada pajakan itu ditukar kepada untuk selamanya. Ditukarkan pada untuk selamanya. Apa yang kita khawatiri, antara tanah-tanah ini, ini bukan saya tulis ya, ini direct saya ambil daripada dia punya artifak ya. Kita lihat ya, semua 1 juta ni dapat. All the 1 million applicant approve. Dan kalau tidak sempat untuk nak mengukur tanah ke apa ke, they consider as political apa ya, regarded as political lah, maknanya pemberian lah. Datuk ada hal. Jadi kalau kita lihat kat sini ya, kita banyak kerugian tanah ya. Pada zaman ini, orang Melayu tak ada tanah. Orang dia dah ada tanah. You just imagine, hari tu masa kita orang buat seminar di Putrajaya, diresmikan oleh Sultan Nazrin, Sultan Perak ya. Dan simposium itu mengenai Tanah Rizab Melayu. Terpanjat dengar ya. Dan saya ada juga membuat kajian ke atas Tanah Rizab Melayu. Kini kalau kita agak khawatir, 60% equity tanah bukan lagi di tangan kita. Walhal di dalam perlembagaan 50% daripada tanah di Semenanjung tidak boleh diusik, kerana itu adalah tanah rizab Melayu. Tak boleh usik langsung, walaupun dibangunkan, hasil daripada pembangunan itu diberi balik, mesti diberi balik 100% secara total kepada orang Melayu. Tapi apa yang terjadi bila dibangunkan rumah murah ke apa ke, dibagi kepada sama rata lah dengan bangsa asing. Daripada situ kita kehilangan banyak tanah-tanah rizab Melayu.
Di Kuala Lumpur ini baki tanah Rizal Melayu hanya 1%. 1 saja. Penang 0 hari ini. Di lain-lain negeri, kerajaan negeri cuba tambah-tambah sikit. Tapi apa lagi yang saya amat khawatir, yang saya bangkit-bangkitkan, selalu saya buat bising, di dalam semua ceramah saya adalah kerana tanah yang diganti itu bukanlah tanah setaraf. Ya? Bukan sama sifat dan nilainya dengan tanah yang kita hilang. Fikirkanlah ya, saya pernah menulis pada kerajaan tanah TUDM itu the last of the tanah Melayu. Last tanah TUDM. Itu pun nak bagi kat orang. Habis dah. Di dalam tanah Rizal Melayu, kita telah, bukan kita, orang dahulu, moyang kita, tulis 4,800 hektar, bukan ekar, hektar. Tanah di Gombak itu adalah tanah Rizal Melayu. Hari ini tengok berapa yang tinggal. Saya beritahu ni supaya orang muda ataupun orang lapisan ya, apabila memerintah nanti, tolong ambil perhatian tentang ni ya, tentang tanah Rizal Melayu ya. Macam mana cara kita nak ambil balik ya. Kalau kita jumlahkan anggaran semua negeri tanah Rizal Melayu hari ini, yang paling baik adalah Kelantan ya. Kelantan dan Terengganu tidak diusik. Tanah Rizal Melayu malah ditambah sikit, ditambah lagi. Tapi di negeri-negeri lain, ada yang tinggal 9%, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 12%, ada yang tinggal 30%. Ya, amat menyedihkan. Ini adalah, saya nak bagi contoh saja ya. Ini di mana ni? Di Perak ya. Kita lihat, ini siapa yang dapat tanah? Ini bangsa apa? Ini bangsa apa? Ini kegunaan tanah. Kegunaan tanah ya. Yang ni sama juga. Yang ni bangsa apa? Cuba lihat. Ini bangsa Melayu dan bangsa India. Sama juga. Sepatutnya ada 3 gambar. Semua keadaan serupa ya. Ni Melayu tak ada langsung. Tapi yang saya sedih ya. Tanah yang diberi kepada Melayu hanya dibenarkan menanam padi. Dan tanah-tanah ini hanya di kampung. Tapi tanah-tanah yang lain yang diberikan kepada bangsa asing adalah di dalam pekan, adalah tanah-tanah yang prominent, tanah yang berprestige, yang tinggi nilainya, yang boleh dibuat pelombongan timah dan emas dan juga besi. Dan juga tanam ladang getah. Tapi kita tidak dibenarkan. Tanah yang diberikan kepada orang Melayu tidak dibenarkan mendatangkan hasil. Ya. Tidak diboleh buat komersial. Ini adalah 4 orang bangsa asing. Ya. Salah seorang ni bukan orang sini pun. Ya. Ini jumlah tanah dia pada tahun 1926. Melebihi semua rakyat di Kelantan dan Terengganu. Jumlah tanah dia. Sedih tak? Jadi tadi bila saya suruh tengok tahun yang British menolong bangsa asing, ini tahun dia sama tak? Pada tahun ini orang Melayu minta sedekah dengan MCA sebanyak 500,000. Tadi British membelanjakan lebih kurang 100 juta ya pada bangsa asing buat infrastruktur everything. Tanah yang ni kita dapat berapa? Kita meminjam. Yang ini dia tulis itu apa? Secret. Tapi saya dapat. Ya. Surat ni secret. Tengok siapa dalam ni. Nugul Rahman ada, Sadun Jubir ada, semua ada kat sini. Saya bila baca ni saya nak menangis. Malu. Menangis sebab malu. Pada tahun yang sama orang lain kaya raya, pada tahun ni kita miskin papa ke dana. Minta sedekah. Untuk apa masa tu kita minta sedekah? Untuk nak meniaga nasi lemak. Mereka dah buat dah lumbung bijih semua. Kita kehilangan lumbung bijih dan lumbung emas sebanyak 500 semasa Minggin ya. Kod Minggin di mana ini apa Cina cakap. Dia kata jangan